Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhara Fatul Ain binti Muhammad Kasar, merupakan pelajar tahun 3 di Universiti Kebangsaan Malaysia, memegang nombor matrik A169620. Pada hari ini, saya akan membentangkan sebuah tajuk berkaitan nama-nama Allah bagi melengkapkan tugasan bagi kursus pengantar tafsir. Antara nama-nama Allah yang akan saya bawakan ke dalam topik pada hari ini adalah Allah Al-Fattah dan Allah Al-Qahhar. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu berkaitan tugasan nama-nama Allah ini. Bagi menyempurnakan tugasan ini, saya telah merujuk beberapa buah tafsiran seperti tafsiran Ibnu Katsir daripada Ibnu Katsir, tafsir Al-Mishbah daripada Muhammad Qurashibah, Fi Zilalil Quran daripada Syed Qutb, dan tafsir Muyassar, serta banyak lagi tafsir yang lain. Jadi, berkenaan nama Allah Al-Fattah, menurut Ustaz Abdullah bin Taslim Al-Butani, para ulama menetapkan nama Allah Al-Fattah adalah salah satu nama yang sangat indah selain daripada nama-nama yang lain. Ibnu Faris rahimahullah menjelaskan bahawa kata dasar bagi nama Allah Al-Fattah adalah membuka. Dan manakala Ibnu Katsir rahimahullah juga menjelaskan Al-Fattah adalah zat yang membuka pintu-pintu rezeki dan rahmat bagi hamba-hambanya. Jadi sangat sempurnalah apabila zat Al-Fattah ini diertikan sebagai satu keupayaan untuk membuka sesuatu yang terkunci. Seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran yang bermaksud, apa sahaja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang akan dapat menahannya. Dan apa sahaja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surah Fatir, surah ke-35 ayat 2. Nescaya ini menunjukkan bahawa tiada zat yang mampu membukakan segala yang tertutup kecuali kekuasaan Allah. Membincangkan perihal nama Allah Al-Fattah ini mengingatkan saya sendiri berkenaan satu peristiwa pada zaman Rasulullah SAW, di mana Rasulullah bersama sahabat-sahabat bertempur dalam peperangan pertama selepas penerimaan wahyu, iaitu peperangan Badar. Ketika itu muslimin hanya berkekuatan seramai 313 orang sahaja, manakala musuh mencecah ribuan tentera. Secara logiknya lah, bilangan tentera muslimin yang sedikit ini tidak mungkin akan menang sekiranya nak dibandingkan dengan jumlah tentera yang sangat ramai. Lepas tu, tetapi disebabkan kesungguhan, disebabkan ketakwaan dan pengharapan, Rasulullah bersama sahabat-sahabat ketika itu telah membuka jalan kemenangan buat mereka. Selain itu, antara surah yang sangat signifikan dengan nama Allah Al-Fattah ini adalah surah Al-Fat, di mana surah ini banyak menerangkan tentang kejayaan dan kemenangan yang dicapai oleh Rasulullah. Semasa penurunan surah Al-Fat ni, Rasulullah adalah antara orang yang sangat gembira sebab surah ni banyak menerangkan tentang kemenangan yang diperoleh oleh baginda dalam perjuangan menyampaikan dakwah. Dan surah inilah menunjukkan sebuah penyempurnaan nikmat Allah kepada Rasulullah menurut hadis riwayat Bukhari, iaitu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya telah diturunkan satu surah kepadaku, di mana surah itu lebih aku cintai daripada sinaran matahari. Terdapat juga ahli tafsir yang menyatakan bahawa kemenangan yang diceritakan di dalam surah ini merupakan keadaan di mana berlakunya penaklukan Mekah. Ada juga yang percaya bahawa negeri-negeri itu berada di bawah kekuasaan Rom, tetapi ada juga yang menyifatkan sebagai perdamaian Hudaibiyah. Namun begitu, ahli tafsir bersepakat dengan pendapat terakhir bahawa menurut Ibnu Abbas menyatakan kemenangan yang dimaksudkan melalui surah ini adalah perdamaian Hudaibiyah, kerana perdamaian tersebut menjadi asbab kepada penaklukan Mekah. Imam Az-Zuhri menyatakan bahawa tiada kemenangan yang lebih besar daripada kemenangan yang terjadi daripada perdamaian Hudaibiyah dalam sejarah penyebaran Islam. Kerana perdamaian Hudaibiyah inilah yang membentuk hubungan secara langsung antara orang-orang Muslim dengan orang-orang musyrik Mekah. Di dalam peristiwa perdamaian Hudaibiyah ni, orang Muslim dapat pulang ke kampung halaman bertemu dengan ahli keluarga mereka setelah lama ahli keluarga mereka ditinggalkan. Jadi pergaulan di antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin ni yang menyebabkan semakin ramai orang yang masuk ke dalam
agama Islam. Dan dari tempoh itulah berlakunya peningkatan kemasukan orang musyrikin ke dalam agama Islam melalui interaksi dan pergaulan yang telah terjalin. Perjanjian Hudaibiyah ini terjadi kerana berita palsu yang disampaikan kepada Rasulullah berkenaan kematian Uthman bin Affan. Berita itu menyebabkan Rasulullah begitu marah dan berjanji akan memerangi kaum Quraisy. Situasi ini menyebabkan kaum muslimin membuat pengakuan taat setia untuk ikut berperang bersama-sama Rasulullah dalam memerangi kaum kafir seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Fath ayat 18 yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Pengakuan tak setia atau dikenal sebagai Bai'atul Ridwan ini telah menggerunkan hati-hati golongan orang musyrikin kerana bimbang kaum muslimin akan menuntut bela atas kematian Uthman. Sehubungan itu mereka mengirimkan utusan bagi menjelaskan bahawa berita itu tidak benar sama sekali. Perundingan inilah akhirnya membawa kepada perjanjian Hudaibiyah seperti yang dinyatakan di dalam surah Al-Fath ini. Seterusnya, saya akan menjelaskan pula berkaitan nama Allah Al-Qahar yang berasal dari kata kerja Qahara yang bermaksud menundukkan atau menguasai. Berikutan asma Allah Al-Qahar ni menunjukkan bahawa Allah SWT mempunyai zat yang maha menundukkan dan tidak ada suatu ciptaan atau kerajaan yang tidak tunduk kepada kekuasaan Allah. Ketundukan yang datang daripada kekuasaan Allah inilah yang berupaya untuk menundukkan segala apa yang terdapat di langit dan di bumi. Menurut tafsir Muyassar menerangkan Allah Al-Qahar berkuasa mutlak ke atas hamba-hambanya. Keadaan ini dapat digambarkan dengan lebih dekat lagi apabila leher-leher mereka tunduk kepada kekuasaan Allah Al-Qahar. Allah dialah yang menciptakan, yang maha bijaksana, yang meletakkan segala perkara sesuai pada tempatnya dan sesuai dengan hikmahnya, serta Allah maha mengenal semua ataupun segala apa yang diciptakan. Pemilik sifat-sifat sempurna ini perlu diesakan dan tidak boleh disekutukan dengan apapun kerana ayat ini menetapkan sifat fauqiyah bagi Allah atas seluruh makhluknya. Menurut tafsiran Jalaluddin Al-Mahalli ataupun Jalalain, menunjukkan bahawa Allah maha berkuasa dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan kekuasaan Allah. Allah ni sangat bijaksana dalam mengatur makhluknya dan Allah lah yang maha tahu segala yang tersimpan di dalam hati setiap makhluk tu. Allah ni ada kekuasaan ke atas semua makhluk yang membolehkan semua makhluk tu tunduk kepada Allah. Allah merupakan mempunyai zat yang mengetahui setiap segala sesuatu yang berada di hadapannya atau di belakang hambanya. Allah ni bijak dalam mengurus segala perbuatan dan meletakkan segala perkara di tempatnya sesuai mengikut perkadaran yang Allah tetapkan. Tafsir Muyassar ada menyebutkan bahawa pada hari kebangkitan nanti seluruh makhluk akan menghadap Tuhan, iaitu menghadap Allah sendiri, dan pada hari itu setiap amalan akan dihisap oleh Allah. Tiada satu pun amalan yang akan terlepas daripada pandangan dan hitungan Allah. Allah mengetahui segala perkara yang baik secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Tafsiran ini jelas menyatakan bahawa setiap amalan yang dilakukan di atas muka bumi ini mempunyai hitungan di akhirat, walaupun hanya dengan seberat zarah, dan pasti akan dihisap dan dipertanggungjawabkan. Begitulah Allah Al-Qahar membiarkan manusia dalam ketundukan yang dipilih para manusia sehingga mereka dihisap pada hari pengadilan.